Inspirasi sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan jaminan orang muda dan ia datang sendiri daripada suara orang muda. Kira muda lah kan YB kan. Sebab kalau kita tengok balik track record orang yang ataupun pemimpin-pemimpin yang menggalas peranan sebagai Menteri Belia dan Sukan ni, YB antara yang paling muda. At the age of what, 37 you were appointed as Menteri Belia dan Sukan, and you just lost like 1 year with Datuk Seri Anwar Ibrahim masa dia dilantik 36 tahun menjadi Menteri Belia dan Sukan. Okay, I didn't know that. Yeah. Okay. But it brings us to the next question maybe sebenarnya, because bila kita tengok gelombang ataupun tsunami, bukan tsunami lah kita kata, kegilaan. Sebab bila saya berada di PWTC tu, people were chanting for you, macam kalah actress, macam kalah orang kata apa, seniman dan sebagainya. Your popularity is beyond everything. And wajar tak sebenarnya YB sebenarnya untuk kita kekalkan momentum ni supaya kita dapat relate dengan acuan orang muda, jawatan Menteri Belia dan Sukan ni kita boleh taklukkan atau peruntukkan kepada pemimpin yang mungkin berusia 30 tahun ke bawah? Kalau if it's not too much ini, walaupun ini kuasa mutlak Perdana Menteri, pelantikan jemaah menteri, ahli-ahli jemaah menteri. Sir, Datuk Seri, if you're listening, please, please, if you're listening, the next Menteri Belia dan Sukan mesti datang daripada golongan orang muda. You know, it can't even be me, because I'm not muda anymore. Tetapi biarlah, bukan hanya jawatan Menteri Belia dan Sukan, tetapi lebih ramai lagi menteri di kalangan menteri diangkat daripada golongan muda. We must be seen to be a party of the future. Jaminan orang muda ni meletakkan kita sebagai parti yang mewakili suara orang muda. Tapi akhirnya rupa bentuk kerajaan itu penting juga. True. So I agree with you completely. Jaminan kelima maybe out of the 8 jaminan, adalah antara yang sangat popular dan juga ia dipertontonkan dalam klip video yang kita lihat saksikan sebentar tadi, iaitu bagaimana kerajaan diberi mandat sekali lagi pada PRU14 akan menyalurkan bantuan seumpamanya kepada pasangan-pasangan yang ingin mendirikan mahligai ataupun mendirikan masjid. Dan ia akan sampai sehingga anak daripada pasangan tu ingin melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Sebegitu komprehensif dan terangkum bantuan tu. Cuma persoalan yang timbul sekarang, bagaimana dia nak disalurkan dan apa mekanisme memastikan supaya ia sampai ke golongan sasar? Okey, yang pertamanya saya sekali lagi nak tekankan perbezaan gambar yang kata adalah kritikan yang menyebut bahawa kita bagi ikan dan kita tidak mengajar macam mana nak mancing. Jaminan pertama, kedua, ketiga dan keempat iaitu pekerjaan, gaji, luar bandar dan usahawan muda. Itu semua mengajar macam mana nak mancing. Itu semua adalah untuk memberi kemahiran dan keupayaan kepada orang muda. Cuma ada yang sengaja tak tengok benda tu, dia tengok kepada beberapa bantuan sahaja. Kelima, kita mesti bagi bantuan. Bukan kerana kita nak bagi handout ataupun benda yang percuma, tetapi kerana kita telah buat kajian yang mendalam. So sebagai contoh, kenapa kita nak bagi dana untuk membantu pasangan muda kahwin? Ada yang kata, oh orang kahwin tak payah bagilah. Tapi tahu ke tidak, antara penyebab utama hutang peribadi bagi orang muda adalah sebab perkahwinan, nak kahwin. They have to take out a lot. Bukan saya menggalakkan orang muda untuk live beyond their means, untuk menganjurkan majlis perkahwinan yang lebih daripada kemampuan mereka, tetapi nak buat secara sederhana pun memerlukan kewangan. Dan saya tidak mahu hari yang paling bahagia dalam kehidupan kita menjadi satu punca beban hutang bagi kita. Sebab itu kita bagi bantuan ini dan PM setuju. Kaedah bantuan tu kita akan fikir dari segi detail, sama ada kita bagi grant ataupun melalui program-program ataupun insentif yang lain. Itu masih lagi kita fikirkan. Tapi jaminan kita, bila nak kahwin, kita akan bantu. Yang kedua, bila dapat anak, saya dah sebutkan tadi, bukan hanya dari segi Adam 50, tapi kita nak bagi juga supaya dapat meringankan beban. Saya tak nak, pasangan muda baru dapat cahaya mata, terpaksa fikir macam mana nak bayar itu, macam mana nak bayar untuk pampers, macam mana nak bayar untuk susu dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita bagi. Dan ini bukan perkara yang biasa. Di negara-negara lain pun ada insentif yang diberikan. Itu dari segi keperluan anak muda. Tetapi juga dari segi kita nak pastikan bahawa ada satu lagi insentif ataupun inisiatif yang sangat-sangat menarik. Kita lihat kepada nutrisi kanak-kanak. Baru-baru ini keluar satu laporan bahawa
kanak-kanak di flat PPR dan sebagainya stunted, terbantut dari segi pembesaran mereka. So kita nak melihat kepada nutrisi, pastikan bahawa ada makanan yang cukup zat yang disediakan di sekolah, yang disediakan untuk keluarga berpendapatan rendah. Dan untuk flat PPR ni juga kita nak bagi satu kelainan, ya. Biasanya flat PPR pasangan muda ni dia terfikir-fikir kanak-kanak mereka nak buat apa, sebab mereka selalu di luar, selalu kerja dan sebagainya. So kita wujudkan satu program baru, bagi satu kursus kesenian ataupun kursus seni budaya ataupun sukan untuk anak-anak mereka, supaya flat PPR ini tidak menjadi sarang kepada agenda ataupun masalah sosial, kebejahatan sosial. Kita bawa satu perubahan baru, kita jaga nutrition mereka, masa lapang mereka kita isi dengan program kesenian, program sukan dan sebagainya. Dan dari segi pasangan muda dapat untuk anak mereka sampailah simpanan untuk pendidikan tinggi, ADAM 50, cash tunai dan sebagainya. So ini bagi saya lah, saya nak menjawab mereka yang kata ni handout, saya tidak tahu masalah sebenar orang muda. Saya tahu masalah sebenar. Saya Menteri Belia dan Sukan, ya, dan saya Ketua Pemuda UMNO Malaysia. I think I know more than a middle-aged lady sitting in London. Ya, tetapi apa yang penting adalah kita melihat bahawa how we empower young people and also how we help them untuk keperluan asas mereka. Yep.